Jawatan kuasa berwajib diberi tempoh sehingga 20 Mac ini bagi muktamad harga padi. Perdana Menteri bidas tidak adil untuk serang dirinya berhubung kenyataan mahu turunkan harga minyak. Zahid Hamidi sifatkan cadangan PAS untuk jalin kerjasama hidupkan MN sebagai tidak ikhlas. SPRM akan panggil Muhyiddin jika ada keperluan berhubung isu Spanko. Hassan Karim kata tiada agenda untuk jatuhkan Perdana Menteri, beri penjelasan isu kejatuhan ringgit. PDRM nasihat orang ramai tidak sertai perhimpunan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi pagi 26 Februari 2024 bersamaan 16 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Perdana Menteri memberi tempoh sehingga 20 Mac ini kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara bagi memuktamadkan isu harga padi. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu harga padi perlu menjadi keutamaan bagi membantu menaik taraf golongan pesawah di negara ini. Katanya, golongan pesawah antara kelompok paling miskin di negara ini meskipun rakyat umumnya mahu harga beras turun dan dikawal. Justru katanya, kerajaan harus mengimbangi tuntutan pesawah dan rakyat agar semua pihak mendapat pembelaan. Dalam pada itu, katanya, kerajaan akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pengerusi jawatan kuasa itu, Datuk Said Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fassal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata tidak adil untuk menyerang dirinya sekarang berhubung kenyataan mahu menurunkan harga minyak yang dibuatnya 20 tahun dahulu. Jelasnya kenyataan itu dibuat dalam keadaan yang tidak sama dengan masa kini. Dia berkata demikian ketika berucap merasmikan program Madani Rakyat di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Tambahnya, melalui penstrukturan semula subsidi, rakyat akan menerima semula bantuan yang dimasukkan terus ke dalam akaun mereka walaupun terdapat peningkatan harga. Berbanding kerajaan memberikan subsidi pukal yang turut dinikmati warga asing dan kumpulan berpendapatan tinggi sehingga menyaksikan berbilion ringgit digunakan. Cadangan PAS supaya kerjasama antara kedua-dua parti melalui Muafakat Nasional MN dihidupkan semula dikatakan sebagai tidak ikhlas. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pihaknya merasakan PAS tidak ikhlas dalam membuat tawaran itu kerana mereka yang terlebih dahulu keluar dari MN dan bukannya UMNO. Katanya, PAS menikam UMNO dari belakang dan telah melakukan kerenah melebihi daripada apa yang telah dipersetujui. Sebelum ini, Murshido Ampas Datuk Hashim Jasin berkata, beliau yakin kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui MN. Untuk rekod, MN adalah kerjasama yang dibentuk pada 14 September 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya akan dipanggil jika terdapat keperluan bagi membantu siasatan berhubung penganugerahan kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan kepada Spanko Sdn Bhd Spanko. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, beliau tidak pernah menafikan atau menolak dakwaan sama ada ahli Parlimen Pago itu akan dipanggil berhubung kes tersebut. Semalam, bekas Perdana Menteri itu menerusi kenyataan di laman Facebooknya menafikan beliau terlibat dalam sebarang salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan kepada Spanko. Dalam perkembangan lain, Azam berkata, SPRM akan membuat semakan notis merah terhadap menantu Muhyiddin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhad. Beliau berkata polis Diraja Malaysia PDRM
telah membuat permohonan notis merah kepada Interpol terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad pada Oktober tahun lepas. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim memaklumkan beliau tiada agenda untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menggesanya untuk memberikan penjelasan isu kejatuhan ringgit dalam sidang Parlimen pada Selasa ini. Beliau juga tidak takut untuk terus mengkritik kerajaan perpaduan walaupun merupakan wakil rakyat dalam kerajaan kerana perlu jujur sekiranya perlu membuat teguran membina supaya dapat memperbetulkan kesilapan. Katanya, Perdana Menteri perlu memberi penjelasan di Parlimen apakah langkah-langkah kerajaan mengatasi kejatuhan ringgit. Datuk Seri Anwar pada Jumaat menegaskan tidak sewajarnya membandingkan prestasi ringgit dengan tahun 1998, malah perlu dilihat daripada semua aspek yang telah meningkatkan ekonomi negara. Mengulas lanjut, beliau berkata walaupun ringgit mengalami kejatuhan ketika ini, tetapi jumlah pelaburan yang diterima sejak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri adalah tinggi walaupun pelbagai skandal keuangan yang menggugat kepercayaan pelabur. Kata Hassan, antara skandal keuangan seperti 1MDB, projek Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa, Jana Wibawa dan Spenco Sendiang Berhad. Orang ramai dinasihati untuk tidak menyertai Perhimpunan Tuntut Reformasi 100% yang dianjurkan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih pada Selasa ini di Plaza Tugu Negara kerana ia tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, pihaknya tidak menerima sebarang pemberitahuan perhimpunan daripada penganjur seperti yang diperlukan di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Katanya, berdasarkan poster yang tular melalui media sosial, penganjur perhimpunan berkenaan mengajak orang ramai berkumpul di Tugu Negara dan berarak ke bangunan Parlimen bagi mendesak kerajaan melaksanakan agenda reformasi. Perhimpunan tanpa pemberitahuan merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 9-5 Akta berkenaan dan polis menyeru orang ramai untuk tidak menyertai perhimpunan itu yang menyalahi undang-undang. Justru tindakan tegas akan diambil terhadap semua yang terlibat dalam perhimpunan terbabit mengikut peruntukan yang disediakan. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.